So maknanya meter tersebut dalam keadaan baik lah, dan anda boleh melakukan penukaran meter tersebut. Tetapi jika dia tulis sini negatif 3.05%, so boleh ke tidak? Tak boleh lah kan? Tak boleh. Dia dah lebih negatif 3, tak boleh. Ataupun dia tulis sini 3.07, tak ada negatif. 3.07 pun sama juga, tak boleh. Tapi kalau dia tulis sini 2.99, tak boleh. So dia masih lagi dalam gelap plus minus 3% tadi. So kalau anda guna meter, kalau anda guna PTS jenama zirah, paparan dia anda akan dapat dari kuat. Okay. Tetapi kalau anda guna PTS jenama check meter MTE, anda akan dapat paparan dia colorful sikit lah macam ni. Macam error dia tulis kat sini lah. Juga ada negatif, tak boleh. Plus minus 3%. Dan juga saya nak ingatkan, kalau paparan dia dekat sini ada tanda negatif, tolong masukkan tanda negatif tersebut dalam anda punya iPad. Kalau ada simbol negatif dalam anda punya 3MS pun anda letak juga tanda negatif. Jangan anda hilangkan tanda negatif. Ambil je bulat-bulat bacaan yang ada pada PTS. Right. So ini adalah bacaan terakhir meter lama. Sama juga macam Cik Errol terangkan tadi, kita recap balik. Untuk meter satu fasa, bacaan meter lama dia KWH ada, cuma dia tak ada KW, dia tak ada KVARH, tak ada. Okay. So 3 fasa elektronik yang ada ketiga-tiga bacaan tersebut. Okay. Dan untuk meter elektromekanikal dia cuma ada 01 sahaja. 09 dan 11 dia tak ada. So pada bacaan terakhir meter lama ni, anda kena update dalam anda PTS. Okay. Dalam anda punya 3MS nanti, anda kena tengok pada meter. Kalau dia ada meter sebut meter satu fasa, yang kena ambil lah bacaan 01 dia tu masuk dalam anda punya TMS. Sama juga dengan 3 fasa elektromekanikal dia tu apa dia. Okay. Jika meter anda adalah meter 3 fasa elektronik, jangan lupa masukkan ketiga-tiga bacaan 01, 09 dan 11 di bahagian bacaan terakhir ke dalam. Right. So sebenarnya kalau dia lebih 3 ataupun lebih negatif 3, sila update sebagai KIV dari mak lah dan ambil gambar. Itu masalah. Okay. Kemudian kemas kini maklumat berikut ke dalam 3MS di bahagian Service Execution. Ini bacaan terakhir dalam saya katakan tadi lah. Okay. Kemudian bacaan kedua meter di PTS, 3 bacaan masuk gambar. Okay. Maksud dia di sini 3 kali bacaan. Contohnya kita ambil kita buat ujian untuk meter lama guna PTS. Kita akan ambil 3 bacaan. So maknanya PTS tu nanti kita akan setting dia untuk dia ambil 3 bacaan. Dan lepas kita dah dapat 3 bacaan pada PTS tersebut, masukkan data daripada PTS itu ke dalam anda punya 3MS dan anda punya iPad. Okay. Jangan risau, nanti semasa kita lakukan praktikal, mungkin akan nampak lebih jelas lah. Right. Kemudian jangan lupa savekan anda punya gambar, ambil gambar. Maknanya dah lepas anda buat ujian kejiduan menggunakan PTS, anda kena ambil anda punya PTS dan letakkan bersebelahan dengan meter. Ini makna kata gambar pertama tadi kita ambil gambar orbit. Ini gambar pertama gambar orbit, gambar meter sahaja. Okay, gambar yang kedua ni adalah gambar whole PTS. Gambar whole PTS ni kita ambil gambar meter bersama dengan PTS. Makna kata kita punya PTS tadi tu kita kena angkat, kita letakkan dengan bersebelahan dengan meter. Pastikan bacaan error pada PTS tadi dan bacaan nombor seri meter dan paparan pada meter jelas kelihatan. Dan kita savekan gambar tersebut atas file PTS. Sama juga description, alamat ringkas dan sampel dia macam ni. Ini adalah contoh gambar full PTS. Kita ambil PTS, kita letak dengan meter. Pastikan error PTS, yang error ni
CMS untuk meter lama lah. Okay. Right. Seterusnya, di bahagian ruang remarks dalam anda punya iPad, masukkan data berikut. Yang pertama, anda perlu masukkan nilai votan anda dekat bahagian remark. Nanti dalam anda punya sistem KMS dan anda punya iPad nanti, dia ada satu bahagian itu dipanggil sebagai remark. Dalam remark tu anda perlu masukkan D, I dan PS untuk meter lama. Nilai votan, nilai arus dan nilai waktu masa. Untuk meter lama lah. Okay. Ini untuk satu fasa. Ini satu fasa. Jangan risau, data ni anda boleh dapat pada PTS anda. Cuma ada kata nanti dekat dalam PTS anda nanti ada bahagian setting dia masuk ke bahagian PTS anda, lihat paparan pada PTS anda copy je data tu masuk ke dalam anda punya MS. Okay, untuk satu fasa 3 data dulu anda masukkan. Okay. Untuk 3 fasa anda perlu ambil data V1, V2, V3. Sebab dia ada 3 fasa, ambillah data merah, kuning dan biru. Itu untuk voltan. Untuk arus pun sama juga. Anda kena ambil ketiga-tiga. I1, I2, I3. Dan untuk PF anda ambil satu sahaja. Tak kisah mana-mana. Sama. Okey. Mana kata untuk 3 fasa, dia panjang sikit lah. Dia ada 7 data. Oh, satu fasa 3 sahaja. Okey. Masukkan dalam bahagian 5. Ini data-data tersebut anda boleh ambil di dalam PTS. Contoh, inilah maklumat paparan PTS anda. Kalau anda menggunakan PTS jenama Zera nanti, inilah bacaannya. Nilai arus, nilai batukan fasa chemical kat sini. Satu ni. Kedua adalah arus setiap fasa. I1, I2, I3. Kemudian inilah faktor puasa. Ini kalau anda guna paparan Zera. Kalau anda guna PTS jenama check meter MTE, inilah paparannya. Okey. 1, 2, 3. Kata votan, emission, arus setiap fasa, ini adalah output factor. Okey. Baik. Okay, seterusnya tulis bacaan akhir KWH 01 di kad tu dan tampal di tembok. Ini macam cakap tadi lah. Okay. Kad pink ni kita tampal kat tembok. Isikan detail-detail dia dan tampal. Right. Kemudian makluman pengguna tentang gangguan berjalan sebenarnya. Dan seterusnya cabut cutout dan pastikan bekerja dalam keadaan kita. Okay. Mana kata dia dah confirm meter tu okey, kita nak buat parameter, kita cabut cutout. Okay. Kemudian kita buktikan cara kita nak gunakan dengan voltage indicator. Soalan, S-pen boleh tak kita gunakan untuk kita mati? Boleh ke kita gunakan S-pen? Tak boleh. Tak boleh. So, S-pen anda tidak dikenalkan untuk menggunakan sebagai alat untuk bukti mati. Anda boleh gunakan voltage indicator, anda boleh gunakan digital clamp. Kalau anda gunakan voltage indicator, simple inilah, pastikan tiada nyala lampu di voltage indicator. Sebaiknya dilakukan di cutout dan juga di terminal meter. Tekan ke atas, cutout dengan meter dan dekat terminal meter kita tekan. Ini Jangan sesekali. Ya. Kita sediakan sendiri. Apa dia? Ni voltage indicator ni kena beli sendiri lah. Kena beli sendiri ya, Bob. Sure saya anda beli dia sendiri.
saya anda beli digital kilometer. Kalau digital kilometer, kalau lepas PKP ni nanti anda pergi berjalan-jalan di pasar buku, anda boleh dapat lebih kurang dalam RM60. RM60 macam tu boleh dapat digital kilometer. Anda beli yang kecil je cukup. Saya beli yang Phoenix yang besar tu tak payah. Yang kecil je cukup. Digital kilometer anda boleh ukur arus, anda boleh ukur muatan. Itu kerja kan kerja dapat digital kilometer. Sebab TMB dah banyak bagi pinjam barang kat anda sebenarnya ni. Kita bagi PDS. PDS tu harga kurang lebih RM70,000. So, sikit saya tambah sikit So, anda kata tuan-tuan dah ada digital claim yang boleh ukur muatan ulang-alik, harus ulang-alik, tak perlulah aku beli lagi untuk indikator. Betul. So, Okay, clear So sure saya daripada anda gunakan motor scooter, anda beli digital kilometer je. Dia banyak fungsi gerakan. Okay. Tanya soalan ke apa tu? Tak clear? Mungkin satu salah kita. Okey bila dah kunci mati barulah kita boleh lakukan proses-proses buka meter tu tadi lah. Okey, kita tanggalkan meter lama dan pasang meter baru. Okey. Pastikan sambungan kabel kita betul, kemas dan ketat BKK, betul, kemas dan ketat. Untuk meter 3 fasa, jangan lupa sebelum anda tanggalkan meter tu, anda marking dahulu wire. Mana dia punya red, mana dia punya yellow, mana dia punya blue. Sebab di tapak semua meter dan semua kabel berwarna hitam. Bila anda buka nanti kan anda dah confuse. Mana tadi ya? Jadi sebelum anda cabut dengan modal RM1.5 anda belilah color tape. Menurut saya anda beli color tape, anda color tape kalah kabel tu. Mana red, yellow, kuning, biru. Okay. Right. Seterusnya pastikan sambungan meter adalah betul kemas dan ketat. Okay, kemudian sekiranya menggunakan cordless drill, anda perlu ketatkan juga dengan skru. Kalau anda menggunakan cordless, jangan letak top yang terlalu tinggi. Contoh kalau cordless dia ada 15 sampai top dia sampai 15, anda letak tengah-tengah lah. Letak kat 7 ke, letak kat 8 ke, jangan letak terlalu tinggi. Sebab kalau anda letak terus 15, masa cordless tu berfungsi, dia boleh merosakkan skru meter tu. Bila kita rosakkan, pecah. Kalau kita dah pakai cordless, untuk kita pastikan benda tu ketat tak ketat, adakah kita perlu pakai screwdriver semula? Contoh macam kita buat IPC dekat atas tiang walaupun kita dah pakai cordless, walaupun kepala tu dah pecah, tapi gunakan alat yang dibekaskan dengan teknik betul. Adakah kita perlu buat benda macam tu? Pada saya, anda wajib mengetatkan semula menggunakan screwdriver. Kalau wajib kita buat. Sebab kita jangan percaya 100% dengan mesin. Sama juga macam kita tukar tayar di kedai. Walaupun kita dah pakai mesin, tapi komen tayar tu dia masih juga pakai, kita setengah. Double confirm. Sama juga, macam kita dia dapat, kita katakan pada cordless, kita balas balik guna kita punya screwdriver lah. Tak banyak pun, 2 kilas 3 kali 3 kilas kan. Betul lah tu. Okay. Bila kita dah kilas sendiri tu rasa double confirm tu rasa puas hati lah kan. Sebab tak nak nanti ada kes-kes neutral floating. Kalau terjadinya kes-kes neutral floating, bila TMB datang siasat, bila kami nampak anda yang menyebabkan perkara tersebut terjadi, nanti panjang cerita. Jadi panjang cerita. Yang anda pun tengah stres, emotion kan. Jadi jangan kita buat kerja dua kali lah. Jangan buat kerja dua kali. Pakai cordless, lepas tu kita balas dengan screwdriver. Ingat BKK.
kemas tempat. Okay. Right. Okay, seterusnya masukkan semula bekalan dan pastikan display dan LED smart meter dan komputer menyala. Okay. Sekiranya tidak menyala, buka kepada sampai dekat saat ini untuk helper, walaupun installer dah pas, anda jangan key in dalam iPad. Walaupun installer dah pasang smart meter pada panel meter, helper jangan key in data di dalam iPad selagi smart meter tidak menyala. Okay. Contoh, kalau anda dah ambil data meter baru, masa meter di atas lantai, mana kata meter dia tak pasang lagi di meter board, kita dah key in data meter baru di dalam iPad. Lepas tu installer pasang meter baru, tengok meter problem, rosak, nak kena pakai meter lain. Jadi helper nak kena remove data yang ada dalam iPad. Dan suka saya nak ingatkan, anda tak boleh delete data tersebut. Installer tak boleh delete, helper tak boleh delete. Dan kena minta bantuan supervisor. Bila anda kena minta bantuan supervisor anda, maka bila anda kena minta bantuan pihak ketiga, kita tak tahu dia tengah buat apa. Jadi anda kena jaga. Jadi show saya daripada anda buang masa nak menunggu, later anda buat betul-betul, meter tu dah menyala, dah cantik, dah okey, baru anda masukkan data meter baru ke dalam iPad. Right. Okey, itu saja saya punya slot semasa pemasangan smart meter. Selepas ini saya serahkan kepada Cik Asyari kamu punya slide presentation. Ada apa-apa nak bertanya? Ya. Jika clear, Cik Arif silakan. Dengar. Okey. Hello. Dengar. Dengar. Nak tanya kalau Okey. lepas aku sabbatical, Okey. berapa lama agak tempoh masuk kerja? Aku suka kritikal, berapa lama saja? Berapa lama agak tempoh untuk masuk start kerja? Cik Arif, boleh aku jawab? Tak clear. Soalannya, selepas dia habis mengikuti kursus ISAT tadi, dah habis praktikal apa semua, Okey, baik. bila dia boleh mula bekerja di tapak? Berapa lama kita menunggu? Proses nak tunggu tu berapa lama? Okey, macam ni. Dia kalau ikut lepas habis training ni, sepatutnya apa ni tuan-tuan, vendor tuan-tuan akan tuan dah bila start kerja. Sebab tu melibatkan operation. Dia orang akan set up dengan ataupun dia arrange dengan Smart Meter HQ lah. Kami di ISA just training. Lepas training kita dah inform dekat HQ mengatakan yang tuan-tuan dah ready lah untuk membuat pemasangan di tapak. Apa pun kena tanya dengan vendor tuan-tuan sendirilah. Okey. Okey. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam. Okey, boleh teruskan ke macam mana? Ni last slide saya punya presentation. Lagi buat hijau pula. Boleh teruskan Boleh. Saya teruskan Okey, nama saya Asyari bin Tulus. Okey, so saya daripada Net Metering lah Hifsas. So saya akan share berkenaan dengan kita punya pemasangan smart meter berkenaan dengan selepas pemasangan Tadi Cik Arman dah panjang lebar dah bagi tahu macam mana semasa pemasangan. So yang last tadi penting Cik Arman bagi tahu, make sure ataupun pastikan meter dalam keadaan baik ataupun boleh menyala. Baru pembantu ataupun untuk update di iPad Salah tuan-tuan nak patah balik kena beritahu dengan penyelia. Ini masalah lah. Lambat kerja. Clear
seterusnya, ujian selepas pemasangan smart meter. So tuan-tuan, tadi sudah diberitahu dengan Cik Arman, kita dah onkan balik ataupun kita dah pasang semula kita punya meter, smart meter. Saya patah balik sikit. Maksudnya sebelum kita nak onkan balik kita punya supply, kita kena maklumkan pada pengguna. Pada pengguna, kalau ikut ni prosedur pemasangan smart meter ni, kita kena beritahu customer kita offkan supply. Offkan supply ni maksudnya kita kena tutup bekalan daripada katot sampai ke dalam rumah. Maknanya main switch pun kalau ikut kita kena offkan. Main switch ni adalah dalam rumah. Tuan-tuan tak berhak ataupun tidak boleh membuat perkara inilah kecuali tuan-tuan dapat kebenaran daripada pengguna. Mungkin pengguna ada yang dia tak tahu apa dia main switch, mungkin yang bukan bahagian elektrik dia tak tahu. Jadi pastikan tuan-tuan kena beritahu dengan pengguna berkenaan dengan supply ni. Kalau tak clear, nanti masa buat praktikal kita akan recap balik. Kita akan beritahulah macam mana prosedur lah. Tapi kalau ikut dalam slide yang kita buat online ni, pastikan tuan-tuan kena beritahu dengan customer main switch ni sepatutnya kena off. Sebab apa? Pengalaman di Melaka, ada di antara supply yang di-off-kan, cabut cut-off fuse saja, tiba-tiba barang ataupun alat-alat seperti contoh dia CCTV yang daripada China dia rosak sebab dia mengejut kita tutup. Jadi better kita kena off-kan main switch. Tu cerita dia lah. Tapi ada banyak lagi cerita yang kita boleh kongsi sebenarnya, tapi kita kalau boleh kita nak yang straightforward lah, yang senang untuk faham. Selepas tuan, Mana sebelum cabut cutout, off dulu main switch dulu. Kalau ikut prosedur dia memang kena off-kan dulu. Tetapi dia bergantung pada pengguna lah. Ada pengguna yang tahu, ada pengguna yang tak tahu. Kalau ikut memang kena off-kan dulu dia. Untuk keselamatan kita. Tapi kalau di tapak tu tak ada CCTV biasa, rasa tak ada masalah kot. Tapi kalau ikut pengalaman di Melaka memang kena off-kan main switch lah. Clear Okay, so saya teruskan. Selepas kita beritahu dengan customer on-kan DB atau main switch, dan tadi kita telah matikan kan, kita on-kan balik dan kita masukkan semula fuse katot untuk on-kan supply semula. So kalau ikut sini kita dah deal dengan pengguna lah, tak ada masalah. So selepas itu kita dah settle semua, dah supply dah ada, dan kita uji dekat dia punya terminal meter ada supply, baru kita confident kita nak buat ujian seterusnya. Dan seterusnya adalah kita nak buat ujian meter baru. Tadi Cik Arman dah bagi tahu ujian semasa, dan sekarang ni selepas ni kita nak buat ujian ketentuan meter baru seperti dalam gambar. Ikut kita akan buat connection macam tadi Cik Hairul dah bagi tahu. Ini adalah contoh meter satu fasa. Kalau ikut ni dia ada 4 live, neutral, live. So pastikan tuan-tuan betul sambungan sebelum membuat penyambungan pada BTS. Incoming adalah dekat outgoing. Mana ni neutral, ni adalah live. So ini adalah sangat penting semasa kita buat praktikal nanti, kita akan pastikan yang ini betul. Sebab yang ini adalah punca bekalan untuk PTS. Kalau salah, tuan-tuan akan mungkin boleh menyebabkan PTS tu rosak. Dalam gambar ni adalah contoh penyambungan PTS. Klaim untuk dapatkan baca arus. Just nak confirm je sebab kita nak dapatkan accuracy test ni kena ada load. Kalau ada load baru kita kabel live dan neutral untuk dapatkan bacaan voltan. Ingat untuk bacaan voltan ni tuan-tuan kena masukkan dalam iPad. Nanti saya terangkan. Hanya VNew saja dan upload dalam upload dia punya voltan tu atau kejituan tu dalam kita punya iPad. Contoh macam ni Ini contoh macam Cik Airul bagi tahu tadi, bacaan kejituan meter
kita ambil 3 bacaan dan last sekali ni contoh yang Cik Arman bagi tahu, kita ada 2 jenis takat ni yang kita training, MTE dengan Zera. Ni adalah contoh MTE. Kita masukkan error yang kita dapat lah masa buat pengujian, plus minus 3%. Okey. Ni adalah contoh gambar semasa kita nak ambil gambar setelah kita buat kejituan. Kita masukkan gambar yang ketiga. Ini adalah gambar yang ketiga. Kita akan masuk ataupun update dalam iPad. Record lagi sekali gambar yang pertama adalah Cik Arman cakap tadi adalah kita punya bacaan meter lama. Gambar kedua adalah kejituan meter lama. Dan gambar yang last sekali adalah gambar yang ini adalah gambar kejituan meter baru. Okey, faham? Faham clear So maknanya kita ada 3 gambar sahaja. Okey. Ni wajib Jangan salah gambar. Salah gambar masa training kita pun dah akan ada penalti. Kalau training tak apa salah, tapi kalau buat real betul-betul, kalau tuan salah ambil gambar, upload dalam kita punya iPad, so masalah besar. Okey. Lepas itu kita akan kemas kini maklumat yang kita dapat tadi. Macam tadilah Cik Arman bagi tahu, sama juga step dia. New device. Kalau ikut Puan Farah sebelum ni pun dah ada bagi tahu, kita akan scan kita punya seri number meter dan seri number COM module. Ni ada 2 ni kena scan. And then dalam iPad tu sendiri kita akan service execution ni kita akan save. Ni semasa dalam iPad nanti kita akan beritahulah cara-cara kita akan praktikal. Okey. Dan seterusnya kita akan juga kita punya reading ataupun register untuk kita punya reading Contoh dia register 01 macam Cik Arman cakap tadi, 09, 11 dan 51 So sila isi butir-butir maklumat di dalamnya di ruang adalah bagi bacaan meter. Dekat iPad ni dia ada dia ada dia punya kolom dia dan tuan-tuan hanya masukkan sahaja. Okey, boleh boleh follow? Ya, boleh teruskan. Okey, alright. Okey, ni adalah contoh bacaan meter baru. Kalau ikut sini 01, 09, 11 dan 51 So ni adalah bacaan meter untuk satu fasa dan 3 fasa So pastikan tuan-tuan dalam kita punya iPad ni adalah kita update. Kalau tak update dalam iPad tu sendiri tak complete kalau ikut tak boleh teko lah. Okey. Selepas itu kita akan masukkan remark dekat ruang dalam iPad tu sendiri. Kita masukkan VNew VNew masukkan and then nombor telefon dan email pengguna. Kalau tak ada, tak adalah. Kalau ikut belum boleh, memang ada witness, adalah nombor telefon. Okay, so seterusnya kita akan tengok dalam servis cover ni kita ada data feeder identifier. Yang ini tuan-tuan kena masukkan kalau ikut dalam prosedur ni memang kena ada dalam kita punya nak update iPad ni. Kita akan ajar semasa di lab. Kalau ikut di Melaka dia orang dah buat di Lembah Kelang dalam progress. Kalau di Lembah Kelang tu sudah ada, kita kena buatlah. Kalau tak ada, tak ada. Tapi dalam training semasa di lab kita akan bagi tahu cara-cara penggunaan dia dan kita akan masukkan dalam iPad lah. Ni untuk gambar ni kita nak tunjuklah macam mana kita nak check. Tadi Cik Errol cakap kita akan dibekalkan dengan feeder meter identifier. Kita akan masukkan C ni feeder, L ni fasa, C ni center device. So yang ini adalah di mana kita nak confirmkan supply tu datang daripada mana lah. Okay. So yang ini akan dari segi praktikal kita akan tekankan di lab lah buat training Okay, selepas itu kita masa dalam kita update dalam iPad, kita akan masukkan nama saksi, nombor IC and then tukar status SO. SO ni adalah service order kepada COM plus TECO. Inilah yang menentukan tuan-tuan yang masyuk tak masyuk ni kalau buat kerja. Kalau tuan-tuan tak dapat COM dan plus TECO ni, tuan-tuan faham So last sekali tekan upload to BSRM and save.
Selepas tu bila dalam iPad ni dah clear, baru tuan-tuan boleh buat prosedur seterusnya lah, iaitu seal pemasangan meter. Di pemasangan meter seperti yang dalam gambar ni, kita akan tadi Cik Aero dah beritahu, kita akan supply kita punya seal flyer. Seperti gambar ni kita dah buat semua, kita buat dengan cara yang betul lah. Contoh dia di lab nanti kita akan bagi praktikal macam mana kita nak buat cara-cara pemasangan seal, pemasangan meter. Kalau ikut dalam gambar ni, kita adalah dawai seal dipulah 2 kali, and then kita pulas, baru kita repeat. Dan ada soalan? Ni contoh contoh pemasangan meter yang sudah siap ditapak. Soalan? Oh, ada soalan ke? Sukar nak faham. Suka? Maksudnya? Susah nak faham bang, kena buat praktikal baru dapat. Okey, tak apa. Sekarang macam ni, tuan-tuan, kalau kami nak ni sebenarnya kita secara online. Kalau tuan-tuan tak berapa nampak, tak apa. Just dapat 100%, dapat 50% pun dah okey. At least tuan-tuan ada basic. Faham Okey, dapat sikit. Maksudnya bukanlah. Tapi orang yang pernah buat kerja di Smart Meter Melaka, dia akan nampak gambaran. Tapi untuk yang first time tak pernah, memang dia akan boleh sikit lah. Tapi at least adalah step-step nanti kita bagi secara PDF, tentu akan baca balik lah. Okay? Ini contoh macam tadi Cik Aero ada beritahu, ni panduan yang 1 fasa. Dan ulang lagi sekali, ni adalah dia punya terminal live, neutral, live. Yang ini memang kami tekankan penting untuk PW4 ataupun installer PW lah yang memegang PW, ini adalah benda penting. Kalau tuan-tuan tak hafal ni, memang tak boleh buat kerja lah. Dekat tu terang macam mana pun tuan-tuan kena hafal benda ni kena tahu, faham. Okay, ni untuk 3 fasa. Main load, neutral. Maksudnya kita akan ambil supply PTS adalah daripada outgoing. Main load, maknanya load yang ini jangan silap 1 fasa, 3 fasa. 1 fasa hanya 2 kabel. Untuk 3 fasa ada berapa? Boleh jawab? 8. Untuk sambungan PTS. Lepas 4 4 lah. 4. Okey So tu penting nanti tuan-tuan nak buat praktikal, dia akan ajar lah. Soalan okey, kalau tak ada soalan saya recap balik apa yang saya terangkan tadi tata cara selepas pemasangan meter. Maklumkan pada pengguna bekalan, lepas tu lakukan ujian tujuan meter baru. Kemas kini ni tadi saya cakap ada 2 lah. Satu dekat meter, satu dekat kom modul meter, kom modul lah. Okay. Then dalam iPad akan kom modul ni akan lebih detail dalam iPad lah. Masukkan kita punya register reading. Lepas tu kat meter pun sama juga. Okey, tambah butiran nilai voltan, mana BNew saja. Untuk kita dalam service order masukkan data feeder identifier, masukkan service cover, masukkan nama IC, nama saksi dan IC. Stated SO com plus TECO, tekan upload to BCRM dan buat pemasangan ataupun seal pemasangan kita dengan betul lah. Ada soalan? Tuan, nak tanya tuan. Okey. Kalau salah pasang meter, dia meletup ke terbakar? Salah pasang meter tu maksudnya salah tang mana tu? Wiring. Wiring. Okey, kalau dia sebenarnya kalau ikut dalam kita punya prosedur ni jarang berlaku salah pemasangan meter ni. Tapi kalau berlaku, kemungkinan lah kalau dah ada supply, faham-faham lah kalau live meter memang meletup lah. Di lab kita sendiri pun masa buat praktikal pun ada yang meletup ada yang sparking. So kalau ikut sini tak boleh lah Kalau dah tersalah tu sepatutnya sebagai kompetensi
PW patutnya tak tersalah lah, sebab benda ni dia ikut kerja ni memang kritikal lah, bukan main-main lah. Kerja elektrik ni tak boleh salah sebenarnya. Awak salah tak boleh patah balik bang. Okay? Praktikal kena buat baik-baik. Ya. Kalau misalnya yang saksi tu kan, Ya, saya. ada saksi yang kita nak masukkan data dia ataupun saksi tu tak nak memberi data macam IC dengan nombor telefon dia, macam mana? Okey, kalau ikutlah pengalaman dia orang, sebenarnya bila kita buat appointment ni, sebenarnya saksi tu dah agree. Dah tahu sama ada dia hantar wakil. Contoh yang senang sekali, saya bagi, kalau kita nak buat pemasangan di riser ataupun di apartment. Betul? Saksi dia siapa? Ada pembusan lah. JMB, contoh JMB, betul. JMB maintenance. Takkan dah betul lah, sepatutnya benda ni dia wakil pengguna tu je. Kalau yang individu, sepatutnya dia dah ada wakil customer ataupun wakil pengguna yang dah tahulah benda ni, sebab dia orang dah dapat notis untuk penukaran smart meter ni. Tak mungkin dia tak akan setuju. Tapi kalau dia tak setuju, macam tu, kita kena refer dengan penyelia TMB lah, sebab dia akan deal balik dengan customer tu sendiri lah. Kita jangan bergaduh lah, dia orang tak bagi pasang, kita nak pasang, jangan. Kita cakap baik-baik, kita dah bagi notis, kita pun dah tunjukkan kita, rasa saya tak ada masalah. Okay, soalan? Soalan bang. Ya. Satu Lembah Kelang ke, semua orang kat Lembah Kelang dah tahu ke pasal penukaran smart meter ni, ke kita nak kena bagi tahu ada tempat yang tak tahu lagi? Okey, kalau ikut dia punya task force ni, dia punya tata cara ni, sebenarnya Lembah Kelang ni dah dimaklumkan dah semua. Staf TMB dan kita dah arrange contoh sebelum ni dia buat kat Shah Alam, ni dia buat kat Putrajaya, contohnya pada masa yang sama dia buat Cyberjaya. Terus sepatutnya macam contoh kami sendiri staff pun dapat maklumat daripada TMB HQ smart metering yang kita akan ditukarkan meter lah untuk smart meter. Itu secara general ni patutnya memang dia orang dah tahu lah. Dan customer ni pun dah diberitahu melalui banyak agensi lah. Contoh dia kalau di kampung-kampung Hulu ataupun pihak-pihak yang terlibat lah, polis ataupun ASUN. Okey, boleh saya tambah sikit. Patutnya Untuk dah customer yang kamu akan buat penukaran smart meter nanti, customer akan terima notis pemakluman dahulu sebelum penukaran smart meter. Dia akan terima notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum penukaran smart meter. Okey, faham. Lagi? Tuan, saya ada soalan. Okey. Okey, andai kata tuan rumah tak ada, tapi ada pembantu rumah. So, masih boleh tukar meter ataupun tidak? Okey, pembantu rumah tu tahu tak apa yang smart meter vendor ni datang? Dia tahu ke tak? Kalau tak tahu, dia kena call balik dengan tuan rumah lah. Okey, let's say kalau tuan rumah dah bagi tahu pembantu tu, jadi Okey, betul. details Dia dengan nombor IC tu kita kena letak. Contoh kita ambil foreigner punya orang lah, orang luar. mungkin betul. Maksudnya kalau boleh online dengan tuan rumah lah, kalau boleh telefon tuan rumah lah. Sekarang ni awak ada rumah, so boleh tak? Macam tu lah. Okey, untuk yang kes ni pembantu rumah tak ada masalah, sebab dalam iPad nanti bila kamu masukkan data saksi, dia ada jenis sama ada owner ataupun lain-lain lah. So nanti masukkanlah jenis saksi tu. Okey. Terima kasih. Lain. Ni nak tanya. Okey. Kalau macam tuan rumah tu tak nak, macam mana? Itulah macam saya cakap tadi lah. Sebenarnya kalau tak nak ni, dia mungkin lah kita tak tahu kan. Mungkin rumus dia takut pasang smart meter ni bil dia jadi tinggi ke apa, kita tak tahu lah last minute kan. So sebenarnya kita macam kita smart meter vendor, kita nak pasang je, betul?
So kalau macam tu better lah. Pada saya elok kita bagi dengan penyelia TMB. Ini bagi clear lah cantik. Kalau ikut kita cakap elok. Kalau dia tak setuju juga, memang kita majukan ke pihak atas lah, maksudnya pihak TMB yang sebenar lah. Sebab kita wakil saja. Kita tak nak sebabkan satu kita proses pemasangan ni terganggu lah. Okay? Okey, terima kasih. Okay. Lain? Kalau Faham ke tadi slide daripada okey. kalau macam IB, apa dia ada bayaran juga? KIV okey. KIV ada okey. Ini sebenarnya kalau saya jawab ni, saya sebenarnya tak berhak jawab sebab dia melibatkan operation Kami di ISAS ni kalau berkaitan dengan payment vendor, kami sebenarnya tak boleh masuk campur. Tapi kalau ikut dia ikut tender sebenarnya. Sebenarnya kalau ikut, kalau saya yang tahulah yang sebelum ni memang dia membayar, tapi saya tak tahu punya term and agreement dengan vendor tuan-tuan lah. Faham Saya faham mungkin duit minyak ke apa tak boleh cover kan. Saya nak tanya sikit. Assalamualaikum Cik, saya nak tanya sikit boleh? Okey. Okey, salah. Boleh. Meter ni kalau pengguna dia boleh cek pakai handphone apa semua kan, dia boleh cek detail ke, macam contohnya macam kipas berapa guna pakai, aircon berapa guna pakai, itu ke cik? Okey, dia kalau ikut dalam portal tu ikut dalam portal dia boleh tengok consumption kita punya penggunaan. Secara detail dia sebenarnya kita tak boleh nampak satu kipas berapa, aircon berapa, tak boleh. Tapi kita sebenarnya masa praktikal nanti kita macam saya akan teranglah. Sebab kalau ikut kita punya internal wiring, kita kena tahu apa yang kita guna, barang yang kita guna, betul? Ya. Contoh aircon, kita ada 5 aircon. Kita tahu tak berapa aircon, satu aircon tu berapa M kita pakai? Ya. EW berapa M kita pakai satu aircon? Horsepower sih. Tak salah. Dia depend pada horsepower lah. Jadi sekarang ni untuk TMB nak monitor, kita hanya monitor dia punya energy ataupun kWh saja. Tapi untuk yang dalam rumah kita tak akan tahu. Cuma kita boleh tahulah. Kalau saya tahu wiring ni, better kita sebagai pemasang ni kita kena tahu. Kalau orang tanya macam tu lah kan, kita kena tahu berapa alat-alat yang kita pakai kat rumah. Sebenarnya kita boleh, bila kita dalam portal tu kita tahu berapa sebenarnya penggunaan yang kita Smart meter ni hanya dia sajalah. Tapi cara ni sebenarnya kita boleh disiplin kita penggunaan kita punya KWH lah. Misalnya kita punya RM billing lah. Itu sebenarnya ikut detail ni sebenarnya siapa dekat rumah yang ada aircon dia akan tahu sebenarnya penggunaan dia berapa. Kalau tak tahu memang dia pakai je lah, bayar je lah. Tak kisahlah pas smart meter ke meter lama ke, dia bayar je. Dan ni kita nak ubah smart meter ni, kita nak guna, kita nak tahu, nak disiplinkan diri kita macam mana kita nak jimatkan listrik. Pasal smart meter ni mungkin tinggi sebenarnya nak lagi jimat sebenarnya. Tu orang salah faham. Baik. Alright. Nanti di lab nanti kita akan lebih detail lah. Lagi face to face, lagi real lah, lagi nampak pada saya. Dan sekarang ni boleh lah tanya apa yang kita boleh jawab macam ni lah. Okay. Lain. Saya ada nak tanya lagi. Benar. Okay. Kalau yang macam dekat katak tu, dia pengguna tu dia tukarkan fuse dengan dawai, macam mana? Dia tak pakai fuse, maksudnya dia pakai dawai je. Okay. Kalau tadi saya dah beritahu, kalau yang jenis ni sebenarnya dia tengok condition. Dengan dawai tu adakah dia buat sendiri ataupun saya tak tahulah. Mungkin orang yang kebenaran ke apa saya tak tahu. Kalau ikut dalam skop TMB ni dawai tak boleh Kalau kita kena report dengan TMB. TMB akan buat. Tapi takut tuan rumah ni dia kan tidak pandai, dia sambung sendiri. Kalau apa-apa jadi, sebenarnya TMB boleh sue dengan customer.
sebab dia buat penyambung sendiri. Itu satu situasi. Situasi kedua, biasanya sambung sendiri ni pakai cutout yang melibatkan wire ni, biasanya kena potong. Kalau kes macam ni, tuan-tuan kena beritahu dengan penyelia TMP, adakah rumah ni dah kena potong ke macam mana? Patutnya kalau dalam kes pemasangan smart meter ni, orang yang dah dipotong kita tak akan buat. Itu yang saya tahulah. Okay, tu kena beritahu penyelia TMP. Yang sebenarnya lah. Okey, terima kasih. Okey lain? Okey, boleh Semua boleh boleh Wan, nak tanya satu soalan lagi Wan. Okey. Kalau customer suruh pindahkan meter, boleh ke kita buat? Macam mana, sorry? Customer kan suruh pindahkan meter ke tempat lain. Oh, customer pindahkan meter tempat lain. Kalau ikut skop ni, kita tak boleh pindahkan sesuka hati kita punya meter. Dia ada dia punya prosedur kita punya skop kerja ni untuk smart meter vendor ni hanya tukar meter saja. Kecuali macam saya cakap awal-awal tadi, ada contohlah satu vendor ni dia dapat penukaran pengalihan smart meter ataupun pengalihan meter lah, meter lama. Tu mungkin boleh. Tapi kalau tak ada dalam kontrak, tak boleh. Buat untuk tukar meter saja, alih meter tak boleh. Okey? Clear? Clear. Dia sebenarnya macam ni lah. Kalau siapa yang tanya macam yang di luar apa skop smart meter penukaran ni, sebenarnya masa tuan-tuan dapat job ataupun tuan-tuan dapat panggilan pada company untuk buat kerja smart meter, tuan-tuan kena clear apa skop-skop kerja yang tuan-tuan kena buat. Kena clear Kita tak nak benda ni tuan-tuan suka-suka buat, lala tak dapat claim, tuan-tuan buat kerja yang salah. Kami di training ni, ISAS contoh dia, kita akan bagi training yang hanya penukaran smart meter saja. Pengalihan apa semua kita tak masuk lah, tak masuk campur lah. Okey, faham ya? Saya tengok ada soalan-soalan lain belum saya habiskan. Cik Sari, kalau boleh Okey, silakan Cik Arman. Sebab kita ni anda nanti bila anda ditapak, anda pakai dua baju. Sebab sebelum ni anda mungkin kontraktor, mungkin anda pendawaian, so selalu repair wiring orang, alih orang kan. Jadi bila anda berada di tapak, bila anda pakai baju oren tadi, saya khawatir anda terbawa-bawa anda punya cara kerja yang lama. Betul? Kalau kami minta, boleh tukar pula, boleh alih meter. Sebab masa tu anda dah memakai pakaian oren, secara tak langsung anda dah pakai baju TM. Anda adalah duta TM. Dan bila anda dah menjadi duta TM, anda punya skop kerja anda dengan TM. Jadi berhati-hati. Jangan nanti keputusan yang anda ambil akan mengurungkanlah diri anda sendiri. Okey. Betul tu. Cik Arman bagi tahu tu betul. Tu pastikan tuan-tuan ikut skop kerja yang contoh smart meter ni, smart meter dia lah buat penukaran. Pengalihan ke, nak cek wiring dalam rumah ke, tu di luar waktu buat kerja smart meter vendor untuk pemasangan lah, penukaran lah. Kalau contoh Sabtu Ahad ada off ke apa, tu mungkin tuan-tuan deal sendiri dengan customer lah. Tapi kita tak galakkan lah. Kalau boleh, masa tuan-tuan buat kerja untuk smart meter pakai baju oren, buat kerja yang tu je lah. Jangan campur aduk yang lain. Okey, lebih punya kerja tak buat. Ya. Sorry? Lebih punya kerja tak buat. Okey. PN tepi lah tu dengan customer. Tahulah kan? Roger. Okey clear tu nanti saya harap selepas ni akan dipanggil untuk pemasangan smart meter vendor ni untuk saya jadi clear lah, insyaAllah lah. Mana yang tuan-tuan sekarang ni online ni, rasa saya tuan-tuan orang yang terpilih lah, insan yang terpilih, dan tahniah.
jangan lepaskan peluang ni. Harap boleh stand ataupun boleh menyumbang pada TMB lah. Sajalah daripada saya. Kalau ada salah silap daripada kami, maafkan kami. Kadang-kadang online ni faham lah, memang kadang-kadang tak clear apa semua kan. Tak apa, Tuhan. Kami nak tak dapat 100% pun, dapat 50-70% pun, tuan-tuan boleh sit down, boleh dengar. Ni pun dah okey dah. Okay, terima kasih. Tak ada apa, saya selamat duduk di rumah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.